Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Anda boleh mendapatkan isu-isu hangat, info politik yang disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu kejutan. Bagi saya ini satu kejutan untuk kepimpinan politik, di mana artikel ini mengesahkan titah lama Sultan Perak dikaitkan konteks salah, istana lapor polis. Bagi saya ini pasti laporan polis yang mengejutkan kepimpinan politik. Di dalam artikel daripada Malaysia Kini, titah lama Sultan Perak dikaitkan konteks salah, istana lapor polis. Pejabat duli yang Maha Mulia Sultan Perak membuat laporan polis berhubung penularan kenyataan berunsur perkauman yang memetik titah Diraja Sultan Perak Sultan Nazrin Shah 19 tahun lepas dalam konteks yang salah. Orang kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral dalam kurungan B Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin berkata, laporan itu dibuat kerana dipercayai ada pihak yang memilih mahu menghidupkan bara perkauman dan keagamaan hingga mengaitkan secara luar konteks titah yang dizahirkan oleh Raja Nazrin Shah pada 2005 demi melindungi nama baik Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak daripada diheret dan dicemari oleh mana-mana pihak untuk memenuhi agenda tersurat dan tersirat mereka. Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak telah membuat laporan polis pada 28 Mac 2024, katanya dalam kenyataan di Ipoh hari ini. Artikel ini pada 29 Mac. Menurut Dr. Muhammad Zahidi, Baginda khawatir perbuatan tidak beretika mengeluarkan kenyataan berunsur perkauman dengan mengaitkan secara luar konteks titah yang pernah Baginda zahirkan atas nama Raja Muda Perak 19 tahun lalu sebagai perbuatan menangguk di air keruk yang tidak bertanggung jawab, membawa kesan langsung yang boleh menjejaskan ketentraman awam di negara ini. Sebelum ini telah tular mesej menerusi aplikasi WhatsApp atas nama Amanah Membina Negara yang menggunakan petikan titah Sultan Nazrin semasa menjadi Raja Muda Perak di Kongres Pendidikan Melayu kedua yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 27 Mac 2005 dalam konteks yang salah. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Zahidi berkata, dalam titah tersebut Baginda menzahirkan kupasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dan kekuatan bangsa Melayu dan pentingnya bangsa bersifat merdeka dan dimerdekakan jiwa, dibebaskan minda, diperkaya dengan nilai-nilai positif, bebas mendaki puncak pengetahuan, bebas menyelami lautan ilmu, serta dibina keyakinan bangsa. Baginda menegaskan agama, pemimpin, keluarga, masyarakat, serta ilmu dan pendidikan mempunyai peranan kuat dalam budaya masyarakat Melayu. Baginda memperingatkan agar bangsa perlu berwaspada supaya tidak terlalu cepat terperangkap dan begitu mudah mengulangi ungkapan-ungkapan negatif yang merendahkan martabat. Sepanjang titah, Baginda tidak sama sekali mengait atau menzahirkan ungkitan terhadap mana-mana kaum di negara ini, katanya. Artikel daripada Malaysia Kini, titah lama Sultan Perak dikaitkan konteks salah, istana lapor polis. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama admin dengan satu lagi isu hangat hari ini. Sudah pasti rasuah berleluasa di mana-mana. Kita dapat melihat SPRM semakin giat, semakin agresif melakukan kerjaan mereka
penangkapan, penahanan, sindiket tumpas jerung besar ditangkap, ikan bilis ditangkap, dan banyak lagi. Namun saudara-saudara, ini satu lagi isu hangat. Bagi saya ini satu lagi penangkapan jerung besar yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik. Ini melibatkan kerugian sehingga Rp 2 billion. Ini pasti satu keputusan yang mendukacitakan kerajaan bagi saya. Namun kita dapat lihat perlahan demi perlahan SPRM menumpaskan sindiket, menangkap jerung, dan banyak lagi. Saudara-saudara yang amat dihormati, satu artikel saya ambil daripada Syahabuddin Husin. Dahsyat betul 34 penguat kuasa kastam di KLIA. Dahsyat betul 34 penguat kuasa kastam di KLIA lindungi penyeludupan sehingga negara kerugian Rp 2 billion ditahan SPRM. Perkongsian daripada Syahabuddin pada 29 Mac 2024. SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota jabatan kastam di Raja Malaysia di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang mencecah Rp 2 billion bagi tempo 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini seramai 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Beliau berkata, anggota dan pegawai penguat kuasa berusia 30 hingga 50 ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih Rm 4,7 juta daripada sindiket rasuah lebih Rm 4,7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan, dan alat ganti kenderaan. Ops Samba 2.0 penting kerana kita bongkar kegiatan rasuah, libatkan agensi penguat kuasa yang libatkan kebolosan dan ketirisan. Perkara ini dijangka berlaku begitu lama, ia dikesan sejak 2017 baru-baru ini, sehingga baru-baru ini. Kerugian kerajaan Malaysia untuk tempo 3 tahun kerana sindiket ini adalah Rm 1,5 bilion hingga Rm 2 bilion, yaitu kutipan cukai tiris, katanya dalam sidang media. Ops Samba 2.0 merupakan operasi diketuai SPRM bersama LHDN dan BNM, Bank Negara Malaysia, bagi memerangi aktiviti rasuah, pegawai agensi penguatkuasaan yang melindungi aktiviti penyeludupan sejak 2017 sehingga kini. Azam berkata SPRM telah merampas telefon bimbit, komputer riba, serta 8 kenderaan mewah milik sindiket terbabit bagi membantu siasatan. Beliau berkata, sejumlah 232 akaun bank milik syarikat dan individu ditahan, termasuk akaun keldai berjumlah lebih Rm 17 juta telah dibekukan bagi membantu siasatan. Transaksi rasuah dikesan babitkan 34 penjawat awam ini adalah penyaluran, yaitu masuk akaun pribadi menggunakan keldai akaun. Katanya, menambah proses analisis akaun akan dibuat LHDN, BNM, dan SPRM. Ditanya modus operandi sindiket ini, beliau berkata, sindiket itu menggunakan perkhidmatan forwarding agent sebagai orang tengah bagi pembayaran rasuah kepada penguatkuasa yang bertugas dalam pemeriksaan dan pencegahan. Tonton dan bagi saya ini pasti satu lagi sindiket ataupun aktiviti rasuah yang berjaya ditumpaskan oleh SPRM, dan ketirisan ini pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.